السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام، خصوصا لهذه النية المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النور المذهب للنسيان بنوره، وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم يا مانع امنع عنا كل شر وسوء وعدو وحاسد وماكر، فلا يصل إلينا سوء وأنت المانع الرقيب يا أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، بحق إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، ikhwatal iman, sidang jemaah ahli pengajian yang saya kasihi, alhamdulillah kita terus sama pada pagi ini. Dan standard lah tuan-tuan, lewat 5 minit 10 minit tu standard lah. Jalan jam, lokek-lokek jalan kan. Jadi insyaAllah kita apa pun alhamdulillah bersyukur pada sesi yang ke-20 ini. Ya, minta maaf. Allahumma salli ala sayyidina. Pada sesi yang ke-20 ini alhamdulillah kita dapat, terima kasih Bang Din, bersama untuk meneruskan lagi 3 ayat, ya, 75, 76 dan 77. InsyaAllah untuk kita lanjutkan perbahasan tentang siri-siri kejahatan Yahudi. Hajar Salma, esok saya cadang nak ke PS3, mudah-mudahan kan kita confirm balik insyaAllah. Baik tuan-tuan, kita teruskan dengan ayat 75 hingga 77. Mohon bersedia untuk kita baca dan kita lihat terjemahan serta menyambung tafsiran Al-Imam Al-Syeikh Prof. Wahbah Ibn Mustafa Al-Zuhaili Al-Syafi'i Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Tayyib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل
ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Qala, terjemahan ayat 75. Dan di antara mereka, di antara ahli kitab, masih cerita tentang Yahudi Nasrani, ahli kitab ni, jika engkau meminjamkan kepadanya harta yang banyak, nescaya dia mengembalikan kepadamu. Dia jenis baik, pinjam, pandai, pulang, kembalikan harta orang. Satu. Tetapi ada pula di antara mereka yang jika engkau meminjamkan kepadanya kadar 1 dinar, kan, bagi pinjamlah berapa ratus ke berapa ringgit bagi pinjam, dia tidak mengembalikannya kepadamu. Dia buat pokak pula dah, baik-baik tak tahu, dia tak nak ganti, kecuali jika engkau selalu menagih hutang itu. Kita pula yang pergi minta kat dia sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dia mewah ni kan. Kita kena follow up dia, kena cari dia pula. Padahal kau berhutang, tanggungjawab kau, carilah orang yang kau pinjam tu, gantilah. Dah sampai tempoh, dah ada kemampuan kan. Perangai Yahudi ni apa? Walaupun diberi 1 dinar, dia tak mahu ganti. Kenapa tuan-tuan? Kecuali kalau orang tu koja dia, follow up dia, cari dia, barulah dia terhegeh-hegeh nak pulangkan 1 dinar tersebut. Ni yang tak baiknya. Okey. Demikian kenapa? Ya, kerana yang demikian itu disebabkan mereka berkata, apa alasan dia tak nak bayar hutang tu, barang pinjaman tu? Tiada dosa bagi kami terhadap orang yang buta huruf. Apa maksudnya? Yahudi, ahli kitab, orang musyrikin, orang Mekah itu dianggap, tuan-tuan, ahlul wathan, penyembah berhala lah. Jadi bagi mereka, kami ni ada kitab, jadi kami boleh buat sesuka hati kami lah. Kami mulia, engkau penyembah berhala, jadi kita pinjam kat kau, kita tak wajib ganti, kita boleh rampas harta kau. Begitulah dasar yang difaham oleh orang Yahudi. Dia kata tak payah bayar, tak payah ganti balik dah. Tuan-tuan, mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka tahu sistem itu salah. Pegangan mereka tu tersasar daripada kebenaran. Kerana pinjam barang, kau pinjam kat orang kafir ke kat siapa, kau wajib bayar, pulang balik. Bahkan pada ayat 76 Allah jelaskan sebenarnya barang siapa yang menepati janji, kemudian melengkapkan diri dengan takwa, ya, Allah cinta kepada orang yang bertakwa. Okey. 77 sesungguhnya orang yang menjual belikan janji-janji Allah
dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah. Sanggup bersumpah, sanggup menipu. Tuan kan? Nak dapatkan tadilah bahagian habuan-habuan dunia itu. Mereka itu yang sebenar tidak memperoleh bahagian di akhirat. Kayulah kau jap 5 tahun, 5 hari, 5 bulan, 1 penggal. Kayulah kau jap. Tapi sebab dia dah ubah janji, dia palsukan bai'ah dia. Dia menggunakan sumpah, berani bersumpah untuk melakukan cakap dia itu, maka orang ni tuan-tuan tak ada bahagian yang tidak akhirat. Satu, Allah tidak akan menyapa mereka. La yukallimuhumullah. Kan, Allah tak akan berkata-kata dengan mereka. Tuan-tuan, wala yanzuru ilaihim, Allah tak akan pandang kat mereka ni. Lantak kau lah, kan. Allah tak akan bersihkan mereka, tazkiyah, yuzaki. Tuan-tuan, kerana kumpulan yang menukar ganti janji-janji ini, yang sanggup bersumpah palsu ni tuan-tuan, mereka bakal memperoleh azab yang pedih. Ya, alhamdulillah. Ini sebahagian 3 ayat yang akan kita bicarakan pada pagi yang berkat ini, insya-Allah. Jadi Prof Wahbah menamakan tajuknya Adaul Amanati wal Wafa'u bil Ahdi inda ba'di ahli kitab, iaitu menyempurnakan amanah dan janji, memenuhi janji, menyempurnakan amanah. Ini ada 2 trend di kalangan ahli kitab seperti ayat yang kita baca tadi tuan-tuan. Okey, itulah sebabnya baca semata-mata tak faham, ataupun tuan-tuan baca tengok tafsir terjemahan semata-mata pun tak berapa jelas. Maka sebab tu berkewajipan kita mengaji ilmu tafsir. Alhamdulillah, sedar tak sedar kita akan habiskan sikit lagi juzuk yang ketiga ni, dah siri ke-20. Jadi esok 21, komosi esok tengok saya cuba dapatkan 1-2 slot. Dan di Jakarta nanti kalau ada kesempatan saya cuba dapatkan 1 slot, insya-Allah tuan-tuan, supaya kita terus melekatlah, supaya kita sentiasa bersemangat, bermotivasi untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Okey. Maka ayat ini membongkar lagi tentang pengkhianatan, perangai buruk orang Yahudi. Tuan-tuan, kerana kita tengok dulu sababun nuzul, apa latar belakang turun ayat 77 tadi. Tuan-tuan, kerana iaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim radhiyallahu anhuma dan selain mereka berdua radhiyallahu anhum mengatakan seorang yang bernama Ash'ath. Ash'ath ni kata dia mengadu, Eden dengan budak Yahudi tu, saya dengan orang Yahudi tu, ya, kami ada perjanjian tentang satu tanah. Tapi malangnya dia menipu, dia scam saya, kata Ash'ath. Maka beliau radhiyallahu anhu mengadu dekat Nabi SAW. Nabi tanya, ada bukti tak? Mana dokumentasi kau? Mana hitam putih kau? Cakap jibuai, black and white, cakap jibuai. Tak ada, kata Sayyidina Ash'ath. Ya, maka Nabi SAW minta Yahudi itu bersumpah. Uhluf, ya Rasulullah, kalau dia bersumpah, habislah tanah aku ni, 1 ekar aku ni habislah. Kalau dia bersumpah, Yahudi ni bukan kira dah, dia bedal, dia bukan ada hukum hakam, dia bersumpah palsu ko, sumpah apa ko, dia berani. Maka Allah turunkan ayat ini menegur perangai Yahudi dan semua orang yang berani bersumpah menipu tuan-tuan untuk dapatkan hak, sedangkan tanah itu bukan milik dia. Tuan-tuan, jadi sebelum saya lanjutkan kepada riwayat yang berikut itu, kita kena ingat tuan-tuan, antara nama 10 sahabat yang dijamin syurga yang kurang glamour tau. Kurang glamour iaitu Sayyidina Sa'id bin Zaid. Jarang kita sebut nama dia. Saya pun jarang baca sejarah dia mati. Kan? Sayyidina Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, bahkan radhiyallahu anhuma, kerana Sayyidina Zaid ini tuan, orang besar dalam masyarakat Quraisy di zaman jahiliah, tapi dia tak sembah berhala, dia tak mabuk, dia tak makan sembelihan yang sembelih untuk berhala. Dia seorang yang beriman mengikut syariat Nabi Ibrahim. Ayah Sayyidina Sa'id bin apa tadi? Zaid. Dan mereka ada hubungan kerabat dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Sa'id ini kahwin dengan adik Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kahwin dengan adik Sayyidina Sa'id. Faham tuan? Birih kau tu? Birih kau? Cuba tengok tuan-tuan, cuba fikir sama saya sikit pagi ni.
Tuan-tuan, birih kau. Sayyidina Umar kahwin dengan adik Sayyidina Sa'id. Sayyidina Sa'id kahwin dengan adik Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar dengan Sayyidina Sa'id ni sebagai apa? Birih, ipar. Tuan-tuan sila jawab, jangan monong. Okey. Jadi cerita dia, Sayyidina Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, tuan, dia seorang 10 yang dijamin syurga, yang saya katakan tadi kita jarang ambil nama dia ni, jarang ambil pot tentang dia. Yang Khulafa Arba'ah kita tahu, Sayyidina Abu Ubaidah kita tahu, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas kita tahu. Tu yang top-top tu kita biasa. Dia jadi dua ke Jamin? Ipar dan birih. Saya ikutlah Jamin orang lama kan. Macam tu lah cerita. Okey, tuan-tuan sekalian, Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi yang meninggal ni siapa Jamin? Isteri kepada Syekh Ahmad ni? Omak kepada siapa ni? Saya keluar soalan ni sebab semalam kita dapat berita sedih kematian salah satu isteri Syekhuna Al-Alamah Sidi Syekh Ahmad, mufti pertama kita. Ada lagi isterinya masih hidup panjang, umur 96 Haji Amin kan? 96, meninggal semalam. Haji Amin dengan bonda ni, arwah bonda ni apa hubungan? Ibu tiri ke, ibu kandung ke, ibu macam mana ke? Saya pun confused. Okey, tak apa tuan-tuan, kita teruskan. Pangkat ke mak saudara? Pangkat mak saudara. Oh, mak kepada Dr. Farid, bonda Dr. Farid. Okey, tak apa, kita kembalikan cerita Sayyidina Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhuma. Dia tuan-tuan dituduh oleh seorang wanita jahat namanya Arwah. Saya dah baca semalam tapi nama tak ingat. Arwah. Dia kata Sa'id tu nama dia sahabat Nabi, sembahyang kuih jihad lah, tapi dia mengambil tanah saya, kata perempuan ni. Kata perempuan menuduh, tuan-tuan, menuduh Sayyidina Sa'id bin Zaid merampas tanah dia. Jadi dia berjiran dengan perempuan ni. Perempuan ni kata, sempadan ni aku punya, kau jangan ambil. Pokok durian ni, sempadan rambutan ni, setengah ekar ni aku punya tanah, kau jangan ambil lagi. Dia marah Sayyidina Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhuma. Kata Sayyidina Sa'id, saya tak mungkin lah buat macam ni, Kak. Saya ni orang yang dekat dengan Nabi, saya tak mungkin. Maka tuan, berita tu sampai kepada khalifah. Ni zaman kewafatan Nabi lah. Sampai khalifah pun nak buat pengadilan lah. Kerajaan mesti nak buat sistem yang adil. Maka tuan, kata Sayyidina Sa'id senang je. Kalau Kak Arwah tu bohong, Allah akan butahkan mata dia dan dia akan mati kat tanah yang dia kata dia punya tu. Sekejap ya tuan-tuan. Ni doa wali. Jangan main-main dengan doa wali. Maka tuan-tuan, sekejapan ni tuan, akak tu tadi, Arwah yang menuduh Sayyidina Sa'id mencuri, mengambil tanah dia. Dia berjalan tuan-tuan, tersadung, termasuk dalam satu lubang depan rumah dia. Tuan-tuan, kemudian tiba-tiba matanya buta dan mati di situ. Ini tuan-tuan lain macam doa Sayyidina Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhuma, kerana beliau kata, Kak, tak mungkin saya buat macam tu sebab Nabi kata kau ambil sejengkal. Kau ambil sejengkal tanah orang, kau dibolit di neraka. Jangan ambil hak orang. Tanah orang kau tipu. Kau tentang kau orang tua, kau tipu anak saudara kau. Kan, kau buat dokumen palsu, kau pergi rasuah sana sini nak dapatkan hak itu, hak ini, padahal bukan kau punya pun. Jangan buat main. Kan, mengambil hak orang ni dosa besar. Lebih-lebih lagi ialah tanah ke pun tuan, dosa besar. Kau palsukan dokumen tu kan. Maka mati cik tu, buta mata dia berdasarkan doa. Allah makbulkan doa Sayyidina Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Okey. Terus tuan-tuan, hadis Imam Bukhari menyebutkan daripada sahabat Nabi, sanadnya sampai kepada Sayyidina Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, seorang lelaki tuan-tuan, dia meniaga kat pasar. Macam pagi nas, ramailah orang kat pasar tani rampangannya. Kan, kalau Haji Rawi ada bawa bakul itu sendeng subuh, maknanya pagi tu ada pasar tani lah tu. Tuan kan. Maka lelaki ni bersumpah. Kan tuan-tuan, dia bersumpah itu inilah tuan-tuan, untuk lakukan barang dia, untuk tuduh orang itu dan ini. Maka Quran menegur, jangan bersumpah suka-suka kalau nak bersumpah. Bersumpah ada syarat, ada situasi dan keadaannya. Okey, maka Imam Ibn Hajar Al-Asqalani radhiyallahu anhu ketika mensyarahkan hadis Sahih Bukhari, ketika menghuraikan hadis ini, maknanya dia kata
sebab cerita sumpah ni macam-macam. Jadi ada 2 kes yang telah dibentangkan tadi, tuan-tuan. Okay. Kemudian ada juga menyebut secara khusus ayat ini turun kepada 2 orang Yahudi yang namanya seorang Huyai, kan? Huyai bin Akhtab, seorang lagi Ka'ab bin Ashraf, ataupun selain mereka berdua, yang diorang ni memang orang yang pandai memalsukan fakta, suruhkan maklumat tentang Nabi SAW. Ada kata ayat ini turun kepada Abi Rafi' dan Lubabah, tuan-tuan, dan Huyai bin Akhtab tadi yang mereka mendustakan ataupun mereka memesongkan, memalsukan kitab Taurat. Nabi yang handsome, yang sempurna, dia kata Nabi rambut kerinting, hitam logam. Dia tukar sifat Nabi, tuan-tuan, ya. Dan yang paling ganas sekali, yang paling jahanam sekali, apa tuan, mereka ambil rasuah. Nampak tak? Pendeta-pendeta mereka ni, tuan, profesor-profesor kangkung dia ni dah mengambil rasuah untuk memalsukan kitab Taurat. Ini sebagian ayat, tuan-tuan. Jadi Imam Ibn Hajar dia kata kita akan pegang mana-mana riwayat yang sahih. Okey, tuan-tuan, jadi pada kali ini kata Syekh Wahbah, ayat ini pula kesinambungannya ialah menceritakan ada Yahudi yang baik. Tu tak boleh nafi. Ada yang amin, al-amin. Sebab itu dia orang bukannya setuju sangat perang ni, kan. Dia dah rugi besar. Rakyat dia pun, tentera dia pun ramai dah mampu, kan, tuan-tuan, kan. Dia pun tak setuju juga. Ada jenis dia orang ni, jenis yang agak terbuka sikit, boleh buat bincang, ada jenis macam tu. Jadi Quran sebut begitu. Amin, jujur. Tapi kebanyakannya memang wasak jahanam lah. Semua khain, tuan-tuan, pengkhianat. Dan ada kluster yang ketiga, iaitu mereka ni, tuan-tuan, menghalalkan harta orang lain. Masuk kedainya, curi. Kebun orangnya, kau rampas. Orang punya income, kau ambil. Dia kata tak apa, boleh. Sebab kita ni bangsa yang mulia. Yahudi ni bangsa ahli kitab. Sya'bullahil Mukhtar, bangsa yang terpilih. Anak Allah, kekasih Allah, kita boleh buat apa kita suka hati. Ada pun orang-orang Arab ni, diorang ni jahiliah. Diorang ni penyembah berhala. Padahal dia tak sadar tu dia lebih teruk daripada sembah berhala lagi. Walaupun ada kitab, ada Nabi. Sebab isunya telah menyelewengkan, tuan-tuan, hakikat syariat yang sebenar. Okey? Maka itulah yang disebutkan. Kita bermula dengan ayat 75, tuan-tuan. Iaitu harta ni ada 2 lah. Ada yang berlambat-lambat, banyak. Qintar, satu gudang. Kan harta dia banyak. Saya biasa juga dengan orang kaya, tentang stok kat rumah dia, biasa. Kalau sakat setengah juta tu biasa. Saya dengar macam tu kat cash. Ada juga saya dengar macam tu. Kan ada juga bos-bos kita dulu pun ada nampak yang memang orang kaya gila, orang-orang korporat ni. Memang ada, Masya Allah, kan. Dia punya harta dia qintar, sebeban, segudang. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan, kalau orang letak pada dia, minta dia jaga, contohnya yang jujur itu Sayyidina Abdullah bin Salam, seorang pendeta yang akhirnya masuk Islam. Sayyidina Abdullah bin Salam, tuan-tuan, ada seorang Quraisy letak parking kat rumah dia 120,000, alfan wa mi'atai, uqiyah 120, tuan-tuan, 100, 1,200, alfan wa mi'atai, 1,200 uqiyah ni. Macam mana saya nak kira ni, tuan-tuan? Kalau katalah 1,200 jongkong emas. Syok sikit kan cerita banyak kan. Omeh. Maknanya, tuan-tuan, harga dia mungkin bilion. Tapi sampai masa si Quraisy ni tuntut, maka Sayyidina Abdullah bin Salam dipulangkan. Walaupun ketika tu dia masih Yahudi. Maknanya Allah puji dia. Tuan-tuan, ataupun seorang lagi namanya Sam'ul bin Adia. Dia ni memang terkenal dengan kejujuran. Kalau dia pinjam pen kita, dia akan pulangkan pen kita. Kalau dia terambil duit kita RM1, dia akan kata ni duit kau hanya RM1. Dia jujur. Ini 2 orang yang jujur di kalangan Yahudi. Tapi tuan-tuan, yang hancurnya, yang khianatnya lagi ramai. Berlombak-lombak, berlungguk-lungguk ramai. Yang khianatnya ramai. Kalau jenis pengkhianat ni, tuan, tak boleh settle melainkan kena masuk mahkamah. Dia tak boleh settle luar. Tak boleh PM tepi tu. Kena bawa mahkamah. Ini geng-geng siapa ni? Ka'ab bin Ashraf, Finhas bin Azura. Tuan-tuan, letak orang Quraisy ni, bangsa Arab ni, letak dia 1 dinar je. Kan? Time dia nak, katalah dia nak musafir. Aku nak pergi Menyago ni.
Aku letakkan kau 1 dinar lah, tumpang lah. Tolong jaga duit ni. Balik musafir, minta balik. Bang Finhas, Bang Kaab, saya nak duit balik, duit saya balik lah. Tak dibagi ya tuan-tuan. Dia kata mana ada. Nampak tuan-tuan, ini pengkhianatan sebahagian Yahudi tuan-tuan. Maka sebab itu mereka punya alasan apa tadi? Dia kata tak apa dah, sebab kita ni berhak buat apa saja. Kita boleh ambil harta dia ataupun dia parking kat kita, kita tak payah pulang. Buat macam mak bapak kita punya harta yo. Ini pegangan Yahudi. Tuan-tuan, bukan hanya bab harta, tapi kita faham mereka tuan yang tak ada nilai ni, orang Yahudi ni, bahkan nyawa kita pun sanggup mereka bunuh. Bukan kita yo. Nabi-nabi pun dia boleh bunuh tuan-tuan. Ini dia. Kita jangan terkejut dengan perangai Yahudi, kerana itulah Quran membahaskan secara terperinci tuan-tuan perangai Bani Israel tuan-tuan, menghalalkan harta-harta orang Arab tuan-tuan yang mereka anggap penyembah berhala. Betul lah, orang tu penyembah berhala, engkau pun Yahudi dah seleweng, sama-sama kafir lah. Satu. Kemudian tuan-tuan, dalam sistem muamalah kita tak semudah-mudah pergi kedai Cina ke kedai India ke kita rampas barang kita curi, tak boleh. Kan tak boleh, walaupun dia tuan-tuan kafir, tak boleh. Dia ada hak dalam garis panduan dalam bermuamalah. Maka sebab itulah komentar daripada tuan-tuan ataupun riwayat ini disebut dalam kitab Al-Bahrul Muhit. Islam datang, ada yang alhamdulillah yang terima hidayah, sama ada bangsa Quraisy tuan-tuan ataupun sebahagian Yahudi tuan-tuan. Maka yang kekal beriman, maka merekalah orang yang amanah. Yang kekal dengan kekufuran tuan-tuan, itulah orang yang khianat. Okey, maka di situ kita ada sistem, ada syariat yang mengatur. Okey, antara hadis tuan-tuan yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang diriwayatkan oleh beliau, dia kata kalau orang Islam berniaga dengan Yahudi ni tuan, mereka sampai itu masa zaman jahiliah. Ketika zaman Islam kita minta baliklah. Dulu ingat tak tahun lepas, masa tu jahiliah lagi, tahun lepas 2023 abang ada ambil boli barang saya, abang belum bayar, contoh gitu kan. Dia kata mana ada, kau zaman jahiliah tak ada. Tuan-tuan, zaman jahiliah ke zaman Islam ke tuan, mereka tidak mahu tunduk dengan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan, dia kata dalam kitab kami Taurat kata tak apa, boleh belasah. Kalau orang hutang tak payah bayar, tak payah, kita berhutang tak payah bayar. Kalau kita ambil barang orang tak payah pulang. Begitu tuan, mereka menggunakan scam dia tuan. Modus operandi dia apa? Dia petik nama kitab Taurat. Ataupun kata Syekh Wahbah di sini, mereka menghuraikan nas Taurat itu ikut sekati dia yo. Tak boleh sekati-sekati, itu ikut hawa nafsu. Maka tuan-tuan, berhati-hatilah dengan perangai Yahudi ni. Kan, tapi kita gomak ikut Yahudi tu, konsert dia ke apa penuh, apa barang yang produk dia buat habis. Kita macam mana tuan-tuan, dia masuk lubang dop pun macam mana susah, dop itu lubang tu dalam, gelap, kotor, follow je tu, ikut je tu. Tuan-tuan bahkan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa seorang lelaki bertanya beliau, bang, Syekh Abdullah Maulana, kami masa perang dulu dapat harta yang kami peroleh daripada ahli zimmah, orang kafir lah. Apa dia kau dapat? Kami dapat dajajah dengan syah. Dajajah ayam betina, syah itu kambing betina. Maka kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, apa yang kamu katakan? Maka kata mereka, kata lelaki itu, tak apa, kita ni boleh ambil je barang-barang tadi. Apa tadi? Dajajah ayam dengan kambing. Maka tuan-tuan, Sayyidina Abdullah bin Abbas membidas kefahaman lelaki ni. Dia kata, kau janganlah jadi macam orang-orang Yahudi. Laisa alaina fil ummiyina sabil, main sekati ambil atau orang, tak boleh. Ahlu zimmah dia bukan kafir harbi. Tuan-tuan kena beza. Kafir tiga lah yang besarnya. Kafir zimmi, kafir harbi, kafir musta'man.
Yang zimmi dia bayar cukai pada kerajaan, dia tak ada zakat lah sebab dia kafir, tapi dia ikut apa perkeliling kerajaan, apa kehendak yang dia minta oleh polis, oleh kementerian, dia follow. Ni kafir, dia dipanggil kafir zimmi, kita tak boleh ganggu dia, tuan. Tapi yang kita boleh rampas ni kafir harbi, dia memang memerangi Islam, kita perang dapat, itu harta rampasan perang tu halal, diagihkan oleh ketua tentera, oleh pemerintah. Tapi yang dia ni bedal ayam dengan kambing ni tuan-tuan, sedangkan yang dirampas itu ialah daripada kafir yang dianggap kafir zimmi. Atau ada beza hukum dia kan. Okay, tuan, kemudian ya, inilah kenyataan mereka yang mereka viralkan. Kita tak apa, kita buat sekati kita lah, itu orang jahiliah, orang masyarakat, orang yang sembah berhala ni, kita ada hak atas mereka. Maka Nabi SAW menjawab, kadhiba a'da'ullah, mereka sebenarnya pembohong, Yahudi ni pembohong. Kata Nabi SAW, apa benda pun pada zaman jahiliah, sekarang dah berlaku zaman Islam, syariat dah diatur, semua wajib kita susun. Walaupun bermula zaman jahiliah lu kau panah, pegang, pinjam barang orang, kau wajib pulangkan, itu amanah. Nampak tak? Kita orang semayang, kita pinjam barang, duit orang yang tak semayang, wajib kita gantikan juga. Tak kira lah dia semayang ke, dia fasik ke, dia fajir ke, dia kafir. Ini hadis tuan-tuan, maknanya itu mesti dikembalikan. Okay? Maka pada ayat ini tuan-tuan, Allah mendustakan perkataan mereka, iaitu wa yaquluna 'alallahil kadhiba wa hum ya'lamun. Mereka menggunakan sistem yang zalim untuk menindas puak-puak yang lain. Maka pengkhianatan inilah tuan-tuan yang tak boleh kita ikut sama sekali. Boleh? Taib, qala ayat 76. Tuan-tuan, sedangkan Taurat seperti Quran, seperti Injil, seperti Zabur menjunjung keadilan. Sistem tuan-tuan yang menjunjung kebaikan untuk semua pihak. Kan tak ada Taurat aja boleh scam orang, boleh membohong, boleh sumpah palsu, tak ada. Quran, Taurat ni fokus pada Taurat. Kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam menganjurkan kepada menyempurnakan janji. Tuan-tuan, ya, pulangkan amanah orang. Jangan kau nak guna macam-macam dalil dan alasan untuk menghalalkan perbuatan salah kamu. Tuan-tuan, okey. Selesai 76. Qala ayat 77, ayat terakhir. Kemudian Allah menerangkan apakah balasan buruk bagi mereka yang mengkhianati janji. Balasan buruk yang kedua bagi mereka yang menyembunyikan kebenaran yang Allah sampaikan. Yang ketiga, balasan buruk bagi orang yang menukarkan, tuan-tuan, kebatilan itu diambil bagi menolak kebenaran. Ataupun tuan-tuan, ya, mereka tukar ayat Allah untuk dapat payment, claim rasuah tadi itu. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ya, yang kau koja tu benda yang sangat kerdil sedikit, kocik, ya, yang akan berakhir. Yang rasuah yang kau makan tu, kau konyang lah 2-3 hari kan. Pendeta-pendeta tu dia sedap lah kan, takut hilang jawatan, takut hilang pangkat kan. Tetapi nanti di akhirat kamu akan dihina, dengan balasan yang cukup mengerikan, cukup pedih tuan-tuan. Maka itulah, ya, Quran sebut tuan-tuan, itulah balasan yang paling pedih. Tetapi untuk orang yang, tuan-tuan, yang beriman, masya-Allah tabarakallah, ya, dia akan mendapat pembalasan yang baik, akan mendapat, tuan-tuan, ganjaran syurga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Tuan-tuan, kita teruskan kepada beberapa kesimpulan. Nampaknya 2-3 siri ni Syekh tak bagi nombor tuan-tuan, dia bagi umum je kan. Dah berapa siri dah dia tak pakai nombor. Biasanya ada nombor kan, dah banyak dah tuan-tuan. Setakat ini semua tak pakai nombor ni, semua direct je Syekh bagi. Masya Allah, betul lah. Berapa siri dah daripada siri yang ke ni, berapa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang ke 17. Ya, betul, tak ada lah. Saya perasan begini. 17, 16 pun tak ada. Maksud tak ada tu, dia tak pakai nombor, tak buat kesimpulan ayat 1, 2, 3 macam tu kan dulu kan. Yang ni tak ada. Sepanjang surah Al-Imran ke? Masya Allah. Begitu juga, ini ilham macam mana Cik Wahbah ni. Pada siri ni saya tengah belik tuan, siri yang ke berapa ni,
Ya, 14. Tak ada. Ya, betul kalimah. Cuba cek balik. Masya-Allah. Tuan-tuan. Siri yang ke berapa ni? Yang ke-13. 13. Allahumma salli alaihi wasallam, cerita Said Nabi Zakaria dan kelahiran Nabi Yahya alaihi wassalam. Juga tak ada. Betul lah. Ambil yang awal sikit. Yang awal sikit, yang siri 8. Siri 8 dan 9 pun tak ada. Masya Allah. Baru saya perasan pagi ni, tuan-tuan. Betul ke? Yang awal-awal dulu, yang awal-awal sikit. Yang awal-awal ada, iaitu pada siri yang ke-7 ada. Maknanya kebanyakan tak ada, tapi ada yang ada nombor. Yang ke-7 je saya jumpa, tuan-tuan. Allahu Akbar. Tapi tak ada apa-apa pun, tuan-tuan. Sama ya, kita boleh faham. Ada yang Syekh bagi nombor. Ni ada satu lagi, siri yang ke-3 pun ada jugalah. Tapi kebanyakan siri tak ada. Syekh Wabah dia kata, kau fikirlah sendiri, kau jangan nak memalih, kau sama. Fikir balik, rajin-rajin buat perbandingan, tuan-tuan. Maka insya-Allah 15 minit lagi ni, antara kesimpulan ayat 75-77 ialah dua kluster Yahudi ni ada sikit-sikit yang baik, amin. Ada yang kebanyakan jahanam, khain, pengkhianat. Kan? Kita susah nak beza. Jadi apa nak selamat, jangan kawan dengan diorang. Jangan ikut-ikut diorang langsung. Itu tak apalah Syekh, ada Syiah yang baik. Yolah, ada Syiah yang baik. Tapi kau boleh beza. Kau Syiah ni dia taqiyah, mula-mula dia baik, kesudah dia scam kita balik. Betul tak? Kan? Ada, kita kata ada Wahabi yang baik. Ada. Kesudah tuan-tuan kita jadi Wahabi macam dia. Jadi maknanya untuk selamat, jauhkanlah daripada orang macam ni. Kan tuan-tuan Kenapa Quran fokus ahlil kitab? Wa min ahlil kitab. Ayat ni kan? Kerana tuan, dia orang punya budaya memang pengkhianat. Habis orang Islam, ada orang Islam yang pengkhianat, tapi taklah seramai orang Yahudi. Tu tuan-tuan. Kemudian Imam Abu Hanifah, sebab tu tuan-tuan saya kata, kalau sistem nombor ni kita lagi senang faham. Kita boleh beza poin yang itu, poin yang berlainan ke, sama ke. Tapi yang ini Syekh dah campur semua. Tak apalah, sebenarnya ini saya nampak poin yang kedua dia ni, iaitu Imam Abu Hanifah, tuan-tuan, radhiyallahu anhu, dalam mazhab beliau, mazhab Hanafi, mengatakan kita boleh, tuan-tuan, minta apa, hutang kita follow dia, kita kejar orang yang berhutang kita tu. Kau tukar sport rim, kau tukar handphone, kau melancong, tak ada dekat-dekat dia, UK tu Kita paling handal pun PD je, itu pun tak boleh check in hotel, mahal, duduk tepi laut je, tuan-tuan, berjemur, nak jimat bajet, tapi nak melancong jugalah, nak healing juga. Kau bukan main lagi mewah, tapi hutang tak bayar, jadi kita koja dia, boleh. Tuan-tuan berdalilkan ayat tadi, illa ma dumta alaihi qa'ima. Selagi kita tak koja, dia lagi baik pokak je. Jadi kita cari dia sampai kita dapat hutang kita. Ini tuan-tuan berita baik untuk tuan-tuan yang kawan-kawan tuan-tuan kau yang banyak berhutang tu, ambil ayat ini untuk kita kejar dia. Kata, aku dah belajar dalam tafsir online dengan Dr. Syuhada. Imam Abu Hanifah kata, boleh cari, sebab itu hak aku. Kau jangan buat baik pokak pula. Tuan-tuan Kemudian tuan-tuan, dalam perbincangan kita hari ini, cerita tentang amanah lah, benda yang besar. Kan? Benda yang sangat utama, tuan-tuan. Bab amanah ni ada dua perkara yang tuan-tuan, nanti kita tak akan selamat untuk lalu titian sirat. Alhamdulillah, Abang Zul PJ Perdana. Kita tak lepas titian sirat, tuan, melainkan dua ni kena settle. Satu hutang, yang kedua hubungan silaturahim. Kena jaga dua ni. Kalau hutang berlambat-lambat, melampu-lampu, memang tak nak ganti, sengaja lari tanpa sebab, mampu tapi nak enjoy punya pasal, kau siap nanti dekat padang mahsyar, siap kau dekat titian, kau tak lopeh titian sirat, merangkaklah kau nanti. Satu. Yang kedua, kita ni memang gomar cari gaduh, memang pandai pakar dalam memutuskan silaturahim, batu api nombor 1, number 1. Ini pun tak lopeh esok titian sirat. Tuan-tuan itu juga kesimpulan yang ketiga lah. Tuan-tuan, kesimpulan yang keempat, ni saya punya nombor bukan dalam kitab, betul tak ada kan? Antaranya ialah, tuan-tuan, kita tidak boleh, tuan-tuan, menganggap ahli kitab ni orang yang adil. Adil ke, ideal ke, baik ke, apatah lagi kita angkat
dia sebagai pemimpin kita Yahudi ni. Tak boleh. Tuan-tuan ini mengikut pandangan mazhab Maliki. Saya kira bukan mazhab Maliki sahaja tuan-tuan, semua mazhab juga bersetuju mengatakan bahawa kita tidak boleh berkiblatkan kepada ahli kitab. Kita tak boleh mengangkat mereka itu sebagai orang yang kita anggap mulia. Tak ada. Istilah mulia, adil, profesional ke. Kalau bijak pandai itu mungkin, tapi bijak pandai bohong lah. Pandai dalam menipu lah. Tuan-tuan ini maknanya berhati-hati dengan perangai orang Yahudi. Tuan-tuan, walaupun mereka ada yang baik tadi, tetap kita berhati-hati. Tuan-tuan, walaupun kita, kalangan kita ni pun masyarakat Melayu Muslim, ampangannya Melayu Islam, paruh ini Melayu Islam, Sikamat saya nampak campur sikit lah kan. Tuan-tuan, kita dekat sini ni memang pekan Melayu lah, kampung Melayu kita ni. Tapi dalam pelan Melayu tak Melayu pun, yang datang masjid berapa korek je. Betul tak? Yang datang pergi mengaji berapa korek ya tuan-tuan, berapa orang yang ada kesedaran bersungguh-sungguh. Tak ramai juga. Jadi maknanya budaya fasik tu ada. Fasik ni antara cirinya, dia tak mau bayar, tak mau tunai amanah. Kalau orang simpan barang kat dia, dia baik-baik lupa. Kan? Tuan-tuan, betul. Tetapi tuan-tuan sekalian, dalam bab itu, yang fasik tetap fasik, tetapi lagi teruk daripada fasik itu ialah perangai siapa tuan? Ahlil kitab. Di kalangan mereka tuan, ya, yang tidak akan ganti barang, pulang barang, melainkan kita pula yang terhegeh-hegeh kena cari dia. Tuan-tuan ini antara perkara yang kita kena bezakan antara Islam dengan kafir. Okey, dan mereka ni berbohong, berdusta. Tuan-tuan, jadi pendustaan itu macam mana kita nak? Allah dah namakan mereka, Allah dah labelkan mereka kadzab, pembohong. Macam mana pula kita nak angkat orang yang Allah dah kata mereka pembohong, dia pindah syariat. Lepas tu dia pula buat polisi dunia ni, dia mengatur pula SOP bank, SOP semua politik, siapa naik, siapa turun, dia lah ngatur tuan. Kita ikut. Jahanam lah. Kan? Itu maknanya tuan-tuan. Dan antara poin yang patut menjadi pengajaran, panduan kita, iaitu menjunjung tuan-tuan ataupun memenuhi janji kita tuan-tuan dan sesama manusia dengan Allah dalam kita bermuamalat tuan-tuan ya. Janji amanah itu sebahagian daripada iman. Amanah itu ciri keimanan tuan-tuan. Okey. Jadi tuan-tuan, orang yang tak amanah ni orang munafik. Selalu kita sebut tuan-tuan. Okey. Dan kata dalam sebuah hadis Nabi SAW, riwayat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, man iqtata'a malam ri'in muslimin bighairi haqq. Kita ambil harta orang tanpa hak yang bukan kita punya, kita tipu dia. Bukan tipu dia, tipu bini dia, bini tipu laki, bapa tipu anak, anak tipu mak, menipu semua. Tahu kan? Sebab apa nakkan geran tanah tu, ini tanah ni juta. Kan? Kalau tuan-tuan perasan kan, kita punya Kelana Teluk Kemang, itu kan Hotel Mains. Balai Cerap tu kan Jauhar punya. Kan? Tuan-tuan belakang Hotel Mains tu, maksudnya bukan menghadap laut lah, belakang hotel ada satu somak samun sikit, ada macam banglo lama. Banglo lama memanglah, kalau kita kebetulan kalau kita tidur bilik menghadap ke situ, macam nampak rumah hantu lah tinggal kan. Dah berkurang lama kot, tak tahulah orang putih ke orang hitam punya kot, tak tahulah tuan-tuan. Tapi nak ceritanya, walaupun somak samun tu sebab rate PD, rate pantai, barulah orang bertanya lah tanah tu nak beli, nak buat hotel. Selesai tuan, memang harga juta. Jadi kita membayangkanlah begitulah. Kan anak sanggup tipu mak, mak sanggup tipu anak aku, laki tipu bini, bini bunuh laki. Seumpamanya punca khianat ni, tamakkan harta ni tuan, maka orang ni nanti bertemu Allah, dalam keadaan Allah akan murka kepada mereka. Dan hadis munafik ni semua dah faham, cuma minta taufik Allah bagi kekuatan untuk kita elakkan perangai munafik ni tuan-tuan. Ya, dan inilah balasan orang yang melakukan dosa besar. Bukan hanya zina, mencuri, minum arak, berjudi, derhaka mak bapak, derhaka guru. Ini semua dosa besar. Kan? Tuan-tuan, tetapi lebih besar juga lagi iaitu orang yang mencabul perjanjian. Tuan-tuan, yang tidak amanah. Maka ini semua dosa besar. Maka dalam bab mahkamah pula tuan-tuan, ini poin yang keberapa, yang ke-6 lah kita kata. Di mahkamah, hakim tuan-tuan, dia akan semak ikut fakta hitam putih.
Kan, yang lelaki khabar, mana dia ceraikan dia? Tak ada. Kan? Yang bini khabar, yo awak cakap awak dah ceraikan saya, talak 2 tu kan. Tuan-tuan, hakim akan ambil kenyataan, statement berdasarkan data dan fakta yang ada lah. Jadi di sini berdalilkan ayat yang kita bincang tuan-tuan pada hari ini, hukuman hakim itu tuan-tuan, dia tengok macam mana, dia akan tengok dari sudut yang hakikat itu dia tak tahu, dia hanya boleh hukum yang nampak sajalah. Tuan-tuan, dia hanya mampu hukum apa yang ada, data, fakta, bahan bukti yang ada depan dia je lah yang dia boleh hukum. Dia bukan kasyaf, dia bukan wali, dia bukan nabi, dia tak tahu benda-benda sebaliknya. Okey, dalilnya ialah tuan-tuan hadis Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nabi sebut, korang ni bergaduh depan aku, masing-masing nak tuntut hak depan Nabi. Nabi kata, yo aku ni bashar. Tuan-tuan nampak tak? Nabi yang paling mulia ni pun yang tahu tuan-tuan, yang kasyaf, yang ada basirah, yang ada wahyu pun Nabi kata dalam bab macam ni, aku ni manusia, mungkin aku terpengaruh dengan korang. Kau panggil siapa tadi? Kau punya lawyer bapak pandai goreng dia. Kan, dia kalau pandai tuan, macam mana kalah pun boleh menang. Kalau dapat lawyer yang bungkung tuan, yang menang pun jadi kalah. Macam itulah kepetahan dia. Macam ni nak sebut istilah memanipulasi tak juga. Dia bercakap pandai lah. Jadi kita yang tak reti undang-undang tuan, kita tengah-ngah lah dengar. Jadi kata Nabi SAW, jangan nanti orang itu alhan bihujjatihi min ba'd. Dia petah, dia mampu berhujah dengan baik. Maka Nabi kata, aku hanya dapat putuskan kes itu apa yang aku dengar. Kalau aku tersilap, tuan-tuan nampak tak? Kalau aku tersilap yang aku kata tanah ni Ahmad punya, padahal tanah tu tuan-tuan Ali punya, maka Ahmad, kau jangan ambil Ahmad. Kau cerita betul-betul, ya Rasulullah, sebenarnya contoh orang lah, saya tadi nafsu saya membuat-buat nakkan tanah tu, tapi hakikatnya tanah ni memang Ali punya. Cerita yang sebenar tuan-tuan. Begitulah tuan-tuan, maknanya kalau kau ambil hak orang, nanti kau akan dibakar dalam api neraka tuan-tuan. Dan yang terakhir, disebutlah tuan-tuan dalam mazhab Hanafi, mesti dia punya perundang mahkamah syariah, hukum kahwin cerai ni pakai mazhab Hanafi. Jadi tengok, jadi hakim hanya boleh hukum benda yang depan mata tuan-tuan. Dia bagi contoh tadi yang kes yang Nabi SAW putuskan sesuatu tu sebab kalau tak ada bukti. Tapi tuan-tuan, dia kata kalau seorang suami mengatakan kepada seorang perempuan, aku dah kahwin dengan dia ni, kata orang lelaki tuan, dah kahwin dengan seorang perempuan. Perempuan ni kata, bila masa pula kau kahwin dengan aku ni? Lelaki ni tuan bawa 2 saksi. Saksi palsu lah. Dua saksi tuan-tuan yang palsu. Kemudian qadi tuan-tuan, kan, dia tak tahu yang itu saksi palsu. Dia ingat memang geng Masjid Sendeng ko, Masjid Pantai ko, memang saksi rasmi masjid lah tuan-tuan. Dia tak tahu yang datang tu 2 yang scam. Qadi ni tuan, maka qadi akan buat keputusan, dia tu laki kau. Kan susah jadi tu. Faham tuan-tuan? Dan kalau berlaku persetubuhan pun dia kata halal. Sedap orang lelaki yang tu kan. Begitu juga kalau penceraian, begitu juga tuan dalam bab harta. Mazhab Hanafi nampaknya di sini dia hanya tengok cukup saksi walaupun saksi itu berbohong, tapi hakikatnya semua itu berdosa besar kerana menipu mahkamah. Wallahu a'lam bishawab, menipu mahkamah, dan yang lebih besar lagi menipu Allah Subhanahu wa taala. Jadi esok kelas siri 21 kita akan tengok lagi perangai buruk Yahudi ni tuan, Al-Hadi wal 20, bagaimana pembohongan mereka. Haji Siddiq, esok 7 suku kita pergi apa ni, PS3. Saya dah lama tak pergi Siliau dah. Jom dan kita sarapan kat Siliau pula esok, insyaAllah. 7 suku kita gerak Haji Sid, pukul 7.50 kalau paling awal lah esok, kelas lambat sikit sebab nak gerak sini ke Siliau tu setengah jam, 40 minit kadang-kadang kan. Jadi yang free esok boleh datang Kak Yati macam biasa, pakat-pakat sarapan Kak Shima. Tolong kontakkan kawan kita tadi, Haji Salma tadi, orang PS3. Saya dah khabar saya nak turun. Saya dah 2 bulan tak pergi PS3, dan ni 2 minggu lagi ni pun dah tak ada ke sini, mesti duduk Jakarta ni pun ponteng lagi kelas. Jadi insyaAllah dapat ilham subuh tadi nak pergi esok ke tuan-tuan, insyaAllah ke
ke PS3. Yang kata nak berzakat, nak infak tu untuk Mesir ke untuk mana, boleh standby esok insya-Allah kalau jumpa saya. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekarang 9.30 ada kelas dekat Masjid Bandar Baru Senawang, nak baca Yasin 41, nak baca selawat 30 dan juga nak huraikan majalah baru kita tu. Tuan-tuan yang dah boleh cek nanti, boleh. Saya nak tengok tulisan Ustaz Tariq Jafri tentang muwahhidin. Okay, insya-Allah. Jemaat, kita biasa sarapan orang kampung sediakan, orang kampung baik dia sediakan sarapan, kita cuma belilah roti canai rantau tu kita beli, tapi sarapan di pondok insya-Allah. Okay, terima kasih tuan-tuan, see you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.